Diceritakan antara syarat-syarat sah duduk antara dua sujud. Yang pertama, hendaklah seseorang itu berniat melakukan ibadat ketika duduk dan bukan kerana selainnya seperti takut atau lenguh atau apa-apa jua niat yang lain. Dan arti kata, bila mana kita sujud, ditakdirkan masa kita sujud itu barangkali ada benda yang menyakitkan dahi kita di tempat sujud tu. Maka kita pun bangun duduk. Yang niat kita adalah untuk mengurangkan sakit atau mengelak kesakitan yang ada dekat dahi kita. Maka kita pun duduk. Ketika itu duduk pada ketika itu tidak dikira sebagai duduk antara dua sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafak syukur setingginya pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, kurniaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita walau apa jua keadaan kita, senang atau susah, sempit atau lapang, maka tersyukurlah kepada Allah seadanya apa saja yang kita terima daripada Allah, kerana semuanya adalah yang terbaik di sisi Allah, barangkali bukan di sisi kita. Maka sebab itu syukur itu mesti sentiasa berada di bibir, dan syukur itu mesti sentiasa berada dalam hati kita. Maka dengan syukur itulah yang menjadikan kita tenang, kita lapang selama-lamanya, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah, pada malam ni insya-Allah kita akan sambung beberapa lagi perkara untuk menyempurnakan ibadat kita, khususnya ibadat solat. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan memasuki kepada rukun solat yang berikutnya setelah panjang lebar kita bercerita tentang sujud, tentang rukun sujud yang kita bincang, sama ada bukan sekadar bongkok ketika sujud, tetapi tentang kedudukan kaki, kedudukan tangan dan seumpamanya, sama ada turun lutut terlebih dahulu atau turun tangan terlebih dahulu, bangun daripada sujud sama ada angkat kepala ataupun tangan ataupun lutut dan seumpamanya, apa sahaja yang berkaitan dengan rukun fi'li yang ada pada sujud. Dan semuanya telah kita ulas panjang lebar berkaitan dengan apa yang ada yang berkaitan dengan sujud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, secara kesimpulannya yang kita bincangkan berkaitan dengan sujud, iaitu bagaimana Allah sengaja meletakkan fizikal ataupun rukun fi'li, perbuatan sujud itu serendah-rendah tempat. Walau siapa pun kita, walau apa kedudukan kita pada hari ini, satu-satunya tempat dalam dunia yang apabila kita masuk, apabila kita berpijak dan kita perlu merendahkan kepala, dahi kita, anggota badan kita pada serendah-rendah tempat. Satu-satunya tempat dalam dunia, tuan-tuan, yang kita kena tanggalkan sepatu, kasut kita dan kita kena pijak tempat yang kita berjalan tu. Muslimin dan muslimat, kenapa? Kerana Allah SWT mahu meletakkan kita pada kedudukan
yang boleh merendahkan diri kita, kerana yang patut dibesarkan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu sudut lain apabila kita bincang pasal sujud, kalau kita boleh kaitkan dengan satu ayat yang berkaitan dengan pembukaan kota Mekah yang disebut dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam surah An-Nasr, surah itu digambarkan sebagai surah kemenangan setelah mana kota Mekah itu berjaya dimerdekakan kembali oleh orang-orang Islam, Rasulullah dan para sahabat yang telah membina negara Islam Madinah, kekuatan umat Islam, dan akhirnya kekuatan itu memandu untuk dibuka semula kota Mekah. Surah itu digambarkan dengan kemenangan umat Islam dalam peristiwa Fathu Mekah. Tetapi di samping penyejarahan, tulisan atau pemahaman tentang kemenangan pembukaan kota Mekah, tapi digambarkan juga bahawa surah itu surah yang memberikan keadaan pada Rasulullah SAW untuk merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Allah sebut kepada Nabi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, wahai Muhammad, kamu akan melihat ramainya manusia akan mengikutimu dan mengikut ajaranmu, ramainya sehingga berbondong-bondong. Followers Nabi bertambah, apa yang Nabi cakap akhirnya orang tak nak bantah dan seumpamanya. Tapi apa yang Allah ingatkan kepada Nabi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, sucikanlah Allah dan beristighfarlah kepada Allah. Allah ingatkan Nabi. Sepatutnya barangkali ingatan itu untuk kita, tetapi Allah sengaja meletakkan ayat itu untuk menunjukkan bahawa tidak ada langsung yang namanya manusia yang akan terlepas daripada penyakit hati. Maka Allah sengaja mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau bertambah followers, walau ramai umat orang yang akan memeluk Islam setelah Fathu Mekah, dan signifikan daripada itu menggambarkan siapa pun kita pada hari ini, ramainya orang suka kita, apa jua jawatan dan kedudukan kita, walau apa pun keadaan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dikaitkan ayat ini dengan sujud yang kita lakukan setiap kali kita melaksanakan ibadat solat, siapa pun kita, tiada nilai kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita memperbanyakkan tasbih, istighfar, membesarkan Allah. Ketika itulah baru kita akan dinilai oleh Allah sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau siapa pun kita, walau apa jua keadaan kita, semulia-mulia di kalangan manusia, tetapi yang mulia di kalangan Allah adalah yang boleh sujud, yang boleh bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat sekalian, kemudiannya pada malam ini insya-Allah antara rukun yang penting yang barangkali yang pada kita tidak ada apa-apa, iaitu duduk antara dua sujud. Ia adalah kewajipan dan dipanggil sebagai rukun fi'li, rukun yang melibatkan perbuatan. Dan semestinya dalam mazhab Syafi'i, setiap rukun fi'li mesti disertakan dengan tamak-ninah, iaitu apa yang kita pernah bincang dulu, kadar paling minimum tamak-ninah adalah tasbih. Subhanallah, itu kadar paling minimum tamak-ninah dalam apa jua rukun fi'li kita. Sabda Rasulullah SAW dalam kewajipan untuk seorang itu duduk antara dua sujud, iaitu setelah Nabi mengingatkan para sahabat, adalah kamu sujud dengan sebenar-benar sujud, dan setelah itu angkatlah kepala kamu sehingga kamu duduk dengan tenang, dengan sebenar-benar duduk yang dipanggil sebagai tamak-ninah. Dalam fiqh manhaji diceritakan bahawa antara syarat-syarat sah duduk antara dua sujud, yang pertama, hendaklah seseorang itu berniat melakukan ibadat ketika duduk dan bukan kerana selainnya seperti takut atau lenguh atau apa-apa jua niat yang lain.
Dalam arti kata, bila mana kita sujud, ditakdirkan masa kita sujud itu barangkali ada benda yang menyakitkan dahi kita di tempat sujud tu. Maka kita pun bangun duduk. Yang niat kita adalah untuk mengurangkan sakit atau mengelak kesakitan yang ada dekat dahi kita. Maka kita pun duduk. Ketika itu duduk pada ketika itu tidak dikira sebagai duduk antara dua sujud. Kerana keinginan lintasan hati kita ketika itu bukan niat yang dipanggil ibadat untuk duduk. Walaupun fizikalnya dan perbuatannya nampak sama dengan duduk antara dua sujud, tetapi setiap pergerakan itu mesti disertakan dengan niat, dan niat itu tidaklah ada satu skrip yang tepat, tetapi lintasan hati yang kita sendiri tahu kenapa kita bangun daripada sujud tadi. Yang kedua, tidak duduk dalam tempoh yang lama melebihi daripada masa sekurang-kurang tasyahud. At-tahiyyatu wabarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agak-agak kalau kita baca tasyahud tu berapa harakat? Barangkali 15-20 harakat. Maka bagi orang yang duduk antara dua sujud, tidak boleh melebihi kadar minimum tasyahud. Maksudnya kalau dia duduk antara dua sujud tu terlalu lama sehingga menyamai atau melebihi waktu tasyahud, daripada perkataan at-tahiyyah sampailah kepada syahadah kepada Nabi itu, maka menunjukkan bahawa niatnya atau perbuatan duduk antara dua sujud itu tidak dikira. Maknanya duduk dalam tempoh yang tidak duduk dalam tempoh yang terlalu lama. Dan yang ketiga, syarat sah duduk antara dua sujud, iaitu tamakninah yang sekurang-kurang kadarnya mengucapkan tasbih. Maka sebab itu Rasulullah SAW, dan insya-Allah nanti kita akan jumpa dalam perkara-perkara sunat duduk antara dua sujud itu, walaupun kadar minimum duduk dengan bacaan subhanallah, sah solat? Jawapannya sah kalau kita baca subhanallah time duduk antara dua sujud. Tetapi untuk menambahkan lagi kelebihan dan keistimewaan bagi orang yang duduk antara dua sujud, maka dia bukan sekadar bangun daripada sujud dan dia duduk dengan mengucapkan tasbih, tetapi antara perkara sunnah yang digalakkan untuk kita baca adalah doa duduk antara dua sujud. Dan ketika itu kita akan berdoa kepada Allah dengan 8 jenis doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau kita perasan, kita sedang meminta kepada Allah 8 permintaan. Kalau kita perasan. Dan kalau kita perhati betul-betul, permintaan ini sebenarnya adalah permintaan yang kita perlukan dalam hidup kita seharian. Kita perlukan keampunan daripada Allah, maka kita minta Rabbighfirli. Warhamni, kita perlukan kasih sayang daripada Allah, belas kasihan daripada Allah. Maknanya kalau kita buat salah ke, kalau kerana Allah tu kasih, Allah tu kesian kepada kita, Allah boleh abaikan kesalahan kita barangkali. Allah tengok kepayahan, kesusahan kita, tapi kerana Allah itu ada sifat rahmah, kerana kita minta warhamni, ya Allah kasihanilah aku. Kita sedang terdesak dalam satu-satu urusan, Allah tengok kita, Allah rasa kesian, maka Allah bagi kepada kita. Benda yang kita sangat perlu, tuan-tuan, iaitu belas kasihan daripada Allah. Wajburni, kita tahu kita ada kelemahan, ada keaiban, ada kekurangan. Kita tak nak orang tahu kekurangan, keaiban, keburukan kita. Maka kita nak survive dalam hidup hari ini, kita rasa nak tenang, kita rasa nak confident dengan diri kita, kita nak orang suka kita nak buat bisnes, klien tak lari daripada kita. Maka kita minta agar orang semua tak nampak keburukan, kesalahan, keaiban kita. Maka kita minta wajburni, ya Allah tutup kelemahan, keaiban aku. Warfa'ni, kita minta doa yang keempat, kerana keburukan yang orang tak nampak, dan akhirnya orang sayang, orang angkat kita. Bukan sekadar di dunia, kita minta warfa'ni, Allah angkat darjat kita bukan sekadar dunia, tapi juga di akhirat nanti. Warzuqni, kita minta rezeki daripada Allah, bukan sekadar rezeki yang bersifat materialistik, bukan sekadar kebendaan, tapi rezeki yang berbentuk kurniaan, apa-apa jua yang berbentuk kurniaan. Sama ada kesihatan, sama ada anak yang soleh, jiran yang baik, kenderaan yang bagus,
apa saja benda yang kita miliki, yang kita perlu dan kita milik dan dia bermanfaat untuk kita, itu adalah rezeki kita. Sebab kadang-kadang kita beli makanan tapi bukan semua menjadi rezeki kita. Kadang-kadang kita beli pakaian, kita baru pakai sehelai, yang 2-3 helai lagi tak sempat nak pakai kerana saiz dah tak sesuai dengan kita, maka dia bukan rezeki kita. Rezeki ialah perkara yang kita dapat dan manfaatnya kita mampu gunakan. Maka sebab itu kita minta kepada Allah, warzuqni, ya Allah kurniakan rezeki kepada aku. Wahdini, kita minta hidayah. Walaupun kita telah diberi hidayah oleh Allah dengan iman dan Islam, tapi hidayah memang kita tetap perlukan selagi nyawa di kandung badan. Maka sebab itu kita minta wahdini, wahdini. Malah dalam doa kunut juga kita minta Allah mahdini fiman hadait. Ketika suratul Fatihah kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Walaupun kita dah jadi orang yang semayang, kita dah berpuluh tahun semayang, kita tetap meminta hidayah daripada Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, kerana jalan hidayah itu bukan bagi orang yang belum Islam sahaja. Malah orang yang telah memeluk Islam, yang telah mampu beribadat, antara kemuncak jalan hidayah adalah taufik daripada Allah. Konsistensi, istiqamah kita dalam jalan hidayah dan improvement, penambahbaikan yang kita laksanakan dalam setiap perbuatan dan ibadat kita. Itulah jalan hidayah yang dipanggil sebagai taufik bagi orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah. Malah di satu sudut yang lain, secara kehidupan sosial kita, ilham-ilham, naluri-naluri, insting-insting, apa-apa keputusan, decision yang kita nak buat dalam kehidupan, kadang-kadang boleh kita dapatkan melalui jalan hidayah. Wahdini, wahdini, itu yang kita minta kepada Allah. Maka sebab itu bila kita ada hajat, kita ada apa-apa urusan, solat 2 rakaat. Sebab dalam solat itu kadang-kadang akan memberi idea kepada kita, kerana tanpa kita sedar rupanya dalam solat kita sedang meminta idea daripada Allah menerusi perkataan wahdini. Ya Allah, ilhamkan aku. Ya Allah, berilah hidayah, berikan naluri yang betul kepada aku. Wa'afini, kita juga sangat perlukan kesihatan, tuan. Kalau siapa pun kita hari ini, kalau kita memiliki harta yang banyak sekalipun, ditakdirkan kita tidak sihat, tiada guna sebarang harta yang kita miliki. Kenderaan yang mewah, kita rasa tak selesa, walaupun wangi kenderaan itu, tapi kita masuk, kita rasa lawyer. Kita duduk di hadapan meja high table yang penuh dengan hidangan, kita tengok tu, kita jadi lawyer, bau pun kita tak boleh, sebab kesihatan yang tidak mengizinkan. Maka sebab itu kita minta wa'afini, ya Allah afiatkan aku, sihatkan aku, ya. Dan yang terakhir, yang ke-8, kita minta wa'fu anni, maafkan aku. 2 kali kita mohon ampun dan maaf daripada Allah, rabbighfirli dan juga wa'fu anni. Dan ulama menyatakan kepada kita, apa beza antara ighfir dan juga al-afu? Ghafara dan al-afwa. Yang kita minta rabbighfirli, dan kita minta pula last kali wa'fu anni, al-afwa, sebagaimana kita minta dalam bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka setengah ulama mengatakan dalam tafsiran, kenapa kita minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah dengan 2 jenis permintaan ini. Permintaan yang pertama, Allah ampunkan dosa kita, tetapi dosa-dosa dan kesalahan itu masih tertulis dan tercatat dalam buku catatan amalan. Tidak di-delete, tidak dipotong, tidak dihapuskan. Masih tertulis, cuma tidak dikira oleh Allah. Berbeza dengan al-afu yang kita minta dalam wa'fu anni, doa yang ke-8 dalam duduk antara 2 sujud. Keampunan Allah berikan kepada kita, serta kesalahan itu dihapuskan dalam buku catatan amalan. Perbezaan antara ghafar dan juga al-afu. Maka sebab itu kita meminta sungguh-sungguh kepada Allah, walaupun duduk antara 2 sujud itu macam terlalu basic, hanya bangun daripada sujud, duduk sekejap dan sujud balik, tetapi beberapa saat itu sangat berkualiti bagi orang yang mencari kualiti. Beberapa saat ketika duduk antara 2 sujud itu menyempurnakan apa keinginan kita dalam kehidupan, menerusi 8 jenis doa yang kita minta, 8 permintaan yang kita minta ketika duduk antara 2 sujud. Maka sebab itu kalau kita betul-betul fokus tuan-tuan, setiap kali kita semayang,
dengan tamakninah dan dengan pemahaman apa yang kita buat bukan sekadar fi'li, bukan sekadar perbuatan, tetapi didatangkan dengan penghayatan, dengan kerohanian yang tinggi. Maka ketika itu kita rasa value dan nilai yang sangat hebat pada duduk antara dua sujud. Walaupun dia sekadar duduk, tetapi powerfulnya duduk itu menyempurnakan keinginan, keperluan kita dalam hidup. Menerusi 8 doa yang sunat untuk kita minta ketika duduk antara dua sujud. Baik, yang seterusnya tuan-tuan, dalam rukun solat yang berikutnya, iaitu duduk tahiyat akhir. Sama ada duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir, benda yang samalah. Kenapa ada yang menyebut tasyahud akhir, kenapa ada yang menyebut tahiyat akhir? Dua-duanya adalah perkara yang sama, cuma berbeza dari sudut penggunaan istilah sahaja. Disebut tahiyat kerana ada perkataan at-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatul lillah. Ada perkataan tahiyat. Kenapa dipanggil tasyahud? Kerana ada syahadah dalam perbuatan yang sama, iaitu selepas habis saja Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamualaikum wa ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah tahiyat, penghormatan dan salam, adanya syahadah kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Maka sebab itu dipanggil sama ada tahiyat ataupun tasyahud. Cuma dalam rukun yang ke-9, dalam rukun solat ini yang dipanggil sebagai duduk akhir ataupun duduk tasyahud dan tahiyat akhir. Duduk itu merupakan rukun fi'li. Apa saja yang kita bincang ni adalah solat yang normal, solat yang kebiasaan bagi orang yang tidak sakit. Ya, takut kita tiba-tiba terfikir pula orang yang sakit macam mana pula tak boleh duduk. Itu ada pengecualian yang kita ada sebutkan sikit, beberapa pengecualian bagi solat orang yang tidak berkemampuan ataupun orang uzur, sakit dan seumpama. Tapi bagi orang yang normal, yang tidak ada sakit dan seumpamanya, duduk akhir ketika membaca tahiyat dan tasyahud itu adalah rukun fi'li yang mesti dilakukan. Bererti tak boleh nak baca tahiyat akhir ketika sujud, tak boleh. Baca tahiyat akhir ketika rokok, tak boleh. Mesti kena duduk. Bangun daripada sujud yang kedua dan duduk itu. Cuma persoalannya adalah duduk yang bagaimana? Adakah nak duduk iftirash, iaitu duduk macam antara dua sujud, ataupun duduk macam tahiyat awal, ataupun duduk tawarruk, duduk yang bersimpuh, yang disilangkan kaki kiri masuk di bawah kaki kanan yang ditegakkan. Duduk yang bagaimana? Ataupun boleh tak nak duduk bersila, boleh tak nak duduk melunjur kaki. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebaik-baik duduk yang afdal ketika tahiyat akhir adalah tawarruk, iaitu duduk bersimpuh. Itu pun bagi yang berkemampuan, disunatkan sahaja, dia bukan kewajipan. Kita rasa macam, ya kami tahu Ustaz, rupanya ada orang yang tidak tahu. Pada dia tahiyat awal mesti duduk iftirash, duduk tahiyat awal tu, tetapi tahiyat akhir mesti duduk tawarruk. Dalam arti kata, kalau duduk tahiyat akhir macam tahiyat awal, tak sah solat dia. Ini problem. Kalau yang menyatakan begitu, akan menjadi satu kepayahan bagi orang yang mungkin besar berat badan, mungkin menjadi kepayahan bagi orang yang sakit pinggang, sakit lutut, sakit kaki, yang tak boleh nak menyilangkan kaki, nak duduk tawarruk, duduk bersimpuh tu, duduk bersilang kaki tu. Dan yang paling dirisaukan adalah bagi orang yang bersungguh-sungguh nak juga untuk duduk tawarruk, duduk bersilang kaki itu. Yang kita paling risau, takut kerana kepayahan dalam nak duduk itu menjadikan akhirnya kiblatnya atau dadanya telah beralih daripada kedudukan yang sepatutnya. Kerana kepayahan, pinggang sakit, lutut sakit dan seumpamanya tadi. Maka bagi orang yang tidak berkemampuan, dia kena ukur baju pada badan dirinya sendiri, ukur kemampuannya sendiri. Dia tidak perlu paksa dirinya untuk sujud, untuk tawarruk, duduk tahiyat akhir sebagaimana orang yang normal. Maka kalau dia tak tahu, maka dia perlu cari jalan untuk mengetahuinya dengan cara yang betul. Muslimin dan muslimat sekalian, kadang-kadang banyak juga kes yang kita nampak, ada orang tu memang sakit tapi dia nak juga duduk tahiyat akhirnya duduk yang bersimpuh.
Maka ada yang pernah saya tengok sampai tahap dia terpaksa tahan dengan tangan kirinya ketika duduk sebab dia tak boleh nak balance kan, nak seimbangkan kedudukan duduknya. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah dia menghimpak orang sebelah dia. Itu yang paling, bukan sekadar menyakitkan mata, malah menyakitkan hati, tuan. Ya, ditakdirkan yang kena himpak tu kita pula. Dalam keadaan dihimpapnya ibu jari kaki kita, yang kebetulan ibu jari kaki kita ada cekam pula. Masya Allah. Dan ditakdirkan imam pula pada hari itu tahiyat akhirnya begitu panjang sehingga menggeletar tangan kita baca tahiyat sebab dihimpap oleh orang sebelah. Muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita rasa badan kita besar, kalau kita rasa dengan kita menghimpit orang sebelah itu kerana nak duduk tawarruk, benda itu boleh mengganggu fokus, tumpuan, khusyuk orang sebelah kita, maka ketika itu kita duduklah secara iftirash, duduk sebagaimana duduk antara dua sujud ataupun duduk sebagaimana tahiyat awal itu. Dan bagi orang yang tidak ada kemampuan, mungkin sakit dan sebagainya, yang penting dia duduk sekadar kemampuan dia. Yang perlu duduk atas kursi, yang perlu duduk bersila, yang perlu duduk belunjur. Itu pengecualian bagi orang yang tidak boleh duduk secara iftirash ataupun yang terbaiknya secara tawarruk. Yang penting duduk. Itu duduk antara dua sujud. Dan yang ke-10, sebelum kita pergi kepada yang ke-10, iaitu tentang bacaan tasyahud, ada beberapa jenis duduk yang lain yang mungkin boleh kita pilih, yang boleh kita praktikkan. Sebelum saya terlupa, antaranya yang dipanggil sebagai duduk al-iqa'. Ada dua jenis al-iqa'. Iqa' ni duduk yang bukan iftirash, yang bukan tawarruk. Iqa' yang ditegah, yang tidak dibenarkan adalah duduk yang diletakkan kaki kiri dan kanannya di tepi ponggongnya. Berarti ponggongnya duduk atas lantai, kaki kiri kanan duduk kat sebelah. Macam duduk anak-anak kecil yang baru nak belajar duduk. Tuan perasan tak? Saya tak boleh nak buat contoh. Kalau saya buat nanti, saya tak boleh bangun nanti. Tuan perasan yang ponggongnya dua-dua atas lantai, kaki kiri kanan. Macam duduk kucing macam tu. Itu iqa' yang ditegah. Adapun iqa' yang dibenarkan iaitu meletakkan kedua-dua papan punggung di atas tumit kita. Macam orang nak hidang air atas lantai, dia bawa dulang, dia duduk tu bukan duduk bersila kan. Dia duduk iqa'. Kan dia turunkan lutut dia, kemudiannya tumitnya di bawah punggungnya. Maknanya punggungnya akan duduk atas tumit dia. Kenal tumit tuan jangan confuse pula tumit dengan buku lali. Tumit. Jadi dua tumit itu ditegakkan dan punggungnya duduk atas tumit tersebut. Ini iqa' yang juga bertepatan dengan apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun duduk iftirash dan duduk tawarruk itu lebih utama berbanding duduk iqa' yang sebegini. Dan setengah ulama mengatakan tentang praktikal duduk iqa' yang duduk atas tumit tadi mungkin lebih spesifik kepada orang yang solat dalam keadaan sempit. Terlalu sempit, kadang-kadang space kita kalau kita pergi ke tanah suci Mekah dan sebagainya, duduk iqa' tu barangkali lebih sesuai. Ataupun duduk yang solatnya outdoor, di luar, yang solat dengan memakai kasut sebagai contoh, maka duduk iqa' itu lebih sesuai berbanding duduk iftirash dan juga tawarruk. Kerana kalau kita pakai kasut, kadang-kadang sesuai begitulah sebab susah kasut ni nak dilipat-lipat masuk bawah punggung kita. Bagi tentera yang pakai high cut pula dan seumpamanya yang pakai kasut tinggi sampai ke betis, jadi iqa' barangkali lebih sesuai. Namun iftirash dan tawarruk itu yang lebih utama ketika duduk tahiyat akhir. Tapi boleh ke kalau nak duduk juga macam iqa' yang pertama, yang duduk atas lantai itu macam budak-budak kecil itu? Sah ke solatnya? Sah juga, hanya makruh saja. Ditegah bukan berarti tak sah. Boleh saja. Tidak ada masalah, yang pentingnya duduk tahiyat akhir itu mesti duduk.
Muslimin dan muslimat tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka yang ke-10 rukun solat kita yang berikutnya iaitu membaca tasyahud. Setelah kita duduk tahiyat akhir, kemudian kita membaca tasyahud pada duduk tahiyat akhir itu. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim daripada Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud, dia meriwayatkan apabila kami bersolat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat daripada Baihaqi dan juga Daruqutni disebutkan kepada kami bahawa sebelum difardukan tasyahud ke atas kami, ada di kalangan yang bersolat dengan mengatakan salam sejahtera ke atas Allah sebelum para hambanya, salam sejahtera ke atas Jibril, salam sejahtera ke atas Mikail, salam sejahtera ke atas si fulan dan si fulan. Maknanya di awal-awal apabila difardukan solat, ada yang membaca tasyahudnya begitu. Maka Rasulullah pun mendengar perkataan tersebut, lantas Rasulullah menghadap mukanya kepada kami lalu bersabda, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang bersifat dengan assalam. Apabila seseorang kamu duduk dalam solat, maka hendaklah dia membaca tahiyat, membaca perkataan penghormatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sekurang-kurang tasyahud yang disebut dalam hadis, at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu riwayat, dan ada juga riwayat-riwayat yang lain, antaranya yang disempurnakan oleh Imam Syafi'i dalam riwayat yang lain dan riwayatkan oleh Ibnu Abbas dan seumpamanya, sebagaimana tahiyat yang kita baca pada kebiasaan kita, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muslimin dan muslimat sekalian, dalam kita membaca tasyahud atau membaca tahiyat ini, satu perkara yang perlu kita amati dan kita hayati, bukan sekadar bacaan ini yang perlu kita hafal dan kita nukilkan, kita baca, bukan sekadar bacaan. Tapi kalau dari sudut penghayatannya adalah, kalaulah kita boleh melihat kepada beberapa tafsiran ulama, yang mana perkataan tahiyat ini adalah satu penghormatan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Mi'raj Nabi. Ketika Nabi bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, ketika itulah Allah menyebutkan perkataan tahiyat, salutation ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu penghormatan membawa keberkatan yang baik adalah bagi Allah, salam sejahtera, rahmat dan keberkatan Allah ke atas engkau wahai Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maknanya ada setengah riwayat tafsir yang mengatakan bahawa Allah memberi salam sejahtera ini kepada Nabi for the first time adalah ketika peristiwa Mi'raj, sebelum Allah memerintahkan fardu solat 5 waktu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita yang menghayati perkataan rukun qauli tasyahud ini, seolah-olahnya kita sedang berinteraksi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali kita melaksanakan solat. Yang mana satu sudut bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun solat itu sebenarnya penghambaan kita kepada Allah, tetapi Allah ingin memuliakan Nabi sehingga kan dalam aktiviti yang namanya solat yang sepatutnya memuliakan Allah, Allah selitkan ruang untuk kita sebagai hamba ini dan menjadi umat kepada Nabi untuk turut memuliakan kekasih Allah. Walaupun sebenarnya kita sedang menghambakan diri kepada Allah dalam solat, tapi Allah sengaja selitkan ketika itu perkataan tahiyat dan juga tasyahud kepada Nabi, menggambarkan kepada kita bahawa Allah sedang ingin memuliakan Rasulullah, dan Allah nak semua makhluknya, hamba-hambanya yang bersolat kepada Allah turut memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan kemuliaan Nabi itu diletakkan bukanlah setaraf dan standing dengan Allah, tetapi Allah sengaja meletakkan begitu. Sehingga kan begitu juga dalam arahan selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Satu-satunya arahan yang Allah perintahkan kita sebagai manusia untuk buat
Yang biasanya perintah-perintah itu Allah tak pernah bagi tahu pun, yang Allah pun buat benda ni. Dan hari ini Allah nak kita buat. Tetapi satu-satunya perintah dan arahan yang Allah declare, Allah mengaku, Allah dan malaikat buat benda ni, iaitu namanya selawat. Wahai orang yang beriman, selawatlah kepadanya, itu kepada Nabi SAW. Allah dan malaikat juga selawat kepada Nabi. Nak ceritanya Allah itu mulia, maha mulia, tapi Allah mahu kita memuliakan kekasihnya yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bagi kita umat yang mengaku umat Nabi, yang mahukan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar kita berselawat kepada Nabi, bukan sekadar kita menziarahi Nabi, bukan sekadar kita pergi ke makam yang mulia di Raudhah itu. Dan Allah sangat faham bukan semua manusia mampu untuk pergi menziarahi Nabi setiap hari. Maka Allah selitkan dalam tahiyat untuk kita sentiasa memberi salam kepada Nabi walaupun dalam keadaan kita berjauhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam pelbagai riwayat, bagaimana Nabi pernah bersabda, roh aku akan dikembalikan kepadaku setiap kali ada di kalangan umatku yang menyampaikan salam dan selawat kepadaku untuk aku jawab salam mereka. Muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita boleh menghayati dan mengamati perkataan tahiyat ini, bukan sekadar satu penghormatan Allah kepada Nabi, Allah sedang buka ruang kepada kita yang mengaku umat Nabi untuk terus bagi salam kepada Nabi, dan Nabi jawab salam kita secara direct walaupun kita tidak berada di depan makam Nabi yang mulia. Maka gunakan peluang ini tuan-tuan. Setiap kali kita membaca tahiyat, kita sedang berinteraksi bukan dengan Allah semata-mata, kita juga sedang berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Kan kita sedang bagi salam kepada Nabi itu. Dan kalau kita boleh bayang Nabi menjawab salam kita, wa alaikassalam. Kalau kita bagi salam kepada tutup guru, pada alim ulama doakan sejahtera kepada kita, kita rasa happy tuan-tuan. Sejahtera kita sebab dapat doa orang alim. Tuan-tuan, doa ini bukan datang dari orang alim, tapi datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemuliaan selepas Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi salam sungguh-sungguh, perasan sungguh-sungguh yang kita sedang berkomunikasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita ucap assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kalau kita boleh bayang kita sedang berada di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh bayang, siapa yang pernah lalu depan makam, dia ada beberapa lubang-lubang kecil dekat pintu tu kan. Lubang yang pertama bukan, lubang yang kedua bukan, itu lubang untuk nak tengok space kawasan bilik ataupun rumah Sayyidatina Fatimah. Tak ada apa-apa, kosong kawasan tu. Bagi lubang yang ketiga, kita nampak satu simbol warna hijau tulis hadza maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu simbol signage ke atas warna hijau, bawah tu ada lubang yang besar tu. Lubang yang besar tu, kalau kita mengintai betul-betul dalam lubang tu, kita akan nampak dinding yang tinggi dekat dalam di sebalik tabir besi tu. Dinding yang disaluti dengan kiswah, dengan kelambu yang berwarna hijau. Dan kita amati sungguh-sungguh dinding tu ada khat ataupun kaligrafi yang tulis Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau buka dalam buku sejarah tuan-tuan, di sebalik dinding itu ada tanah di dalamnya. Kalau tuan-tuan perasan, perkuburan Baqi' tanahnya tinggi tuan-tuan. Masjid Nabi tanahnya rendah, kerana dia rendahkan untuk membina foundation Masjid Nabi yang baru ni. Tapi bermaksud tanah Baqi' dengan tanah makam Nabi itu sama sebenarnya tuan-tuan. Jadi kalau kita mengintai saja ke dalam lubang yang besar tu, kita nampak dinding, di sebalik dinding tu sebenarnya adalah wajah Rasulullah yang sedang memandang wajah kita. Ada yang kata tak ada apa-apa dalam dinding ni, makam Nabi jauh, bawah tangga, turun tangga, dalam tu. Bukan tuan. Di sebalik dinding itu adalah tanah yang tersimpan 3 jasad yang mulia, Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dan mereka sedang menghadap ke arah kiblat. Berarti kalau kita memandang pintu besi itu, kepala Nabi, wajahnya menghadap ke arah kiblat, kita membelakangi kiblat, kita sedang memandang wajah Rasulullah. Kaki Nabi ke sana, bahu Nabi terletaknya kepala Sayyidina Abu Bakar, dan bahu Sayyidina Abu Bakar terletaknya kepala Sayyidina Umar bin Khattab. Maka sebab itu kalau kita boleh bayangkan ketika kita baca tahiyat ini, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah
Assalamu alayka, sejahteralah ke atasmu ayyuhan nabi. Maka kita membayangkan sedang berada di depan makam Rasulullah dan Nabi jawab salam kita, tuan-tuan. Sudah pasti kita dapat kesejahteraan yang absolut, yang semestinya kita dapat. Maka sebab itu pentingnya kita mendirikan solat. Kerana di dalamnya terkandung tahiyat, di dalamnya terkandung doa dan seumpamanya. Muslimin dan muslimat sekalian, dalam ucapan kita mengucapkan rukun qauli ini, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian ketika baca tasyahud. Yang pertama adalah kita dengar bacaan itu. Maknanya apa-apa rukun qauli lah, takbiratul ihram, suratul Fatihah, dan antaranya adalah membacaan tasyahud akhir. Kita kena dengar dengan pendengaran yang normal. Bagi orang yang kurang pendengaran, dia tak wajib dengar. Sebab kalau dia kuatkan suaranya untuk dia wajib dengar, dia takuti dia akan mengganggu jemaah yang lain, maka hukumnya boleh menjadi makruh. Kalau gangguannya terlalu tinggi, hukumnya boleh menjadi haram, sehingga dia berdosa sebab mengganggu jemaah yang lain. Adapun bagi orang yang pendengarannya normal, dia boleh dengar. Yang kedua, membaca secara berturut-turut yang dipanggil muwalat, bersambung-sambung. Sekiranya antara satu ayat diselangi dengan diam yang panjang atau zikir yang lain, maka batal bacaan tasyahudnya dan wajib ulang balik at-tahiyyat. At-tahiyyatul mubarakatuh, at-tahiyyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatu lillah. Dia baca benda lain pula. Atau dia diam sekejap, menung sekejap, bayang makam Nabi semua, lama sangat, maka boleh membatalkan muwalat, boleh membatalkan turutan bersambung-sambung bacaan tahiyat. Maka kalau lama sangat dia diam, maka dia ulang balik daripada awal. Atau diiringi dengan zikir-zikir yang lain, maka dia kena ulang balik daripada awal tahiyat. Yang ketiga, membaca dalam keadaan duduk, kecuali jika ada keuzuran, maka boleh membaca dalam mana-mana keadaan yang dibenarkan untuk dia buat, sama ada baring ke, mengiring ataupun duduk atas kursi atau apa saja keadaan ketika ada keuzuran. Yang keempat, tahiyat itu mesti digunakan dalam bahasa Arab. Sekiranya tidak mampu, maka bolehlah dibaca dan diterjemahkan dengan mana-mana bahasa yang dikehendaki. Walau bagaimanapun dia tetap wajib dengan segera mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang seterusnya, hendaklah menjaga makhraj, tempat keluar huruf, syaddah iaitu sabdu-sabdunya perlu dijaga, makhraj dan seumpamanya. Dan seterusnya dibaca mengikut susunan yang diajar sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Maknanya sebut tahiyat dulu, sebut syahadah dulu, dan barulah diikuti dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat sekalian, maka untuk malam ni saya rasa kita berhenti dekat sini dulu kerana telah masuknya waktu fardu isyak, dan kita berhenti dekat sini dan nanti kita akan terus dengan solat fardu isyak. Mudah-mudahan ada kesempatan yang lain nanti kita boleh teruskan untuk perbincangan kita yang seterusnya bagi rukun yang ke-11, 12 dan juga 13 nanti. Apa yang kita bincang malam ni adalah benda yang basic, benda yang asas, ya, tetapi untuk kesempurnaan ibadat kita pada masa yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.